Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hari ini kita masuk kepada topik yang baru iaitu taubat. Yang merupakan ciri ataupun sifat yang ke-12 dalam kisim at-tahaqquq. At-tahaqquq iaitu perkara yang perlu kita capai dan kita terapkan dalam jiwa kita ataupun hati kita setelah kita membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang mazmumah. Maka langkah berikutnya adalah kita menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang mahmudah. Jadi salah satu daripadanya dan yang terakhir iaitu taubat. Dan sebelum ni telah banyak sifat-sifat yang telah kita lalui. Kalau boleh kita lihat semula satu persatu sifat-sifat yang perlu kita semaikan dalam hati kita. Secara khulasahnya ada disebutkan dalam muka surat 314 iaitu tauhid dan ubudiyah. Yang kita perlu masukkan hati setelah kita buang daripada hati syirik dan juga penghambaan kepada sama makhluk, maka kita perlu semaikan dalam hati kita tauhid dan juga ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga sidq, benar, sifat benar kepada Allah Ta'ala. Yang keempat zuhud. Yang kelima tawakal. Yang keenam mahabbatullah, kasihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketujuh takut dan harap, al-khawf wa raja. Yang ke-8 taqwa dan wara'. Yang ke-9 syukur. Yang ke-10 sabar. Sabar, taslim dan redha. Sabar menyerah kepada Allah dan juga redha dengan segala ketentuan Allah. Yang ke-11 muraqabah dan juga musyahadah, iaitu maqam ihsan. Dan yang ke-12 yang terakhir iaitu taubat dan terus menerus. Kita bertaubat kepada Allah dengan terus menerus, sentiasa berada dalam taubat. Hakikat taubat dan definisinya. Al-Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah bahawa taubat adalah suatu pengertian yang tersusun secara berurutan dari 3 hal, iaitu ilmu, hal dan juga perbuatan. Jadi bila kita nak mendalami tentang taubat ini, ngarang kitab kita menyebutkan bahawasanya kita mesti mendalami dalam 3 aspek. Mesti kita melihat taubat dalam 3 rangkuman. Yang pertama, ilmu. Kita kena tahu taubat itu macam mana. Yang kedua, keadaan hal, dia panggil, keadaan spiritual kita. Keadaan hati orang yang bertaubat ataupun keadaan jiwa orang yang bertaubat itu macam mana. Berasa resah dalam hati sebagai contoh, berasa takut dalam hati. Dan yang ketiganya adalah perbuatan. Apa perbuatan, reaksi, tindakan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama ilmu, yang kedua hal, dan yang ketiga perbuatan. Yang pertama melahirkan yang kedua. Mana yang pertama itu ilmu. Ilmu melahirkan hal, keadaan hati, keadaan jiwa. Sedangkan yang kedua melahirkan yang ketiga. Jadi keadaan jiwa, keadaan hati yang bertaubat kepada Allah, rasa menyesal, rasa sedih, rasa bimbang kerana melakukan dosa, takut jauh daripada Allah, takut dimurkai Allah, maka akan menzahirkan perbuatan, tindakan. Ilmu ialah mengetahui besarnya bahaya dosa.
Dia mula dengan menceritakan kepada kita ilmu. Ilmu ialah mengetahui besarnya bahaya dosa dan keberadaan dosa ataupun kedudukan dosa sebagai tabir penghalang di antara hamba dan setiap yang dicintai. Di sini Allah Ta'ala lah. Jadi dosa itu menjadi penghalang kita dengan Allah Ta'ala. Jika hamba telah mengetahui hal tersebut secara benar, mana ada ilmu, sebagaimana tadi, dan dengan penuh keyakinan hati, dengan benar dan penuh keyakinan hati, maka dari pengetahuan ini akan muncul satu rasa sedih di dalam hati. Itu makna hal tadi ni. Akibat kehilangan apa yang dicintai. Kehilangan Allah lah. Dengan sebab dosa ni kita akan kehilangan apa yang kita cintai, iaitu Allah, ataupun kehilangan keredaan Allah, atau kehilangan syurga Allah. Sebab apabila hati merasai kehilangan apa yang dicintainya, maka ia akan merasa sedih dan setiap hal yang tidak dapat dilakukannya akan disesalinya. Bila dia tak dapat mencapai apa yang dia kasihi, maka dia akan rasa menyesal. Rasa sedihnya akibat tidak dapat melakukan apa yang dicintainya itu disebut penyesalan. Kita menyesal lah, rasa kesalahan sebab kita tak dapat mencapai. Sepatutnya kita ini hamba, kita dapat mencapai redha Allah. Tapi dengan sebab dosa, kita akan terhalang daripada redha Allah. Maka timbullah hati rasa menyesal. Menyesallah kerana melakukan dosa, kerana menyebabkan kita terhalang daripada cinta Allah Ta'ala. Bila rasa sedih ini mendominasi hati, maka dari rasa sedih dalam hati ini akan muncul suatu keadaan lain yang disebut iradah, ini kehendak, dan juga qasad, keinginan kepada perbuatan yang memiliki hubungan dengan masa sekarang, masa lalu dan masa akan datang. Mana timbullah keinginan dan juga qasad, kehendak, iradah, kehendak dan keinginan untuk bertaubat. Untuk melakukan sesuatu yang mengubati penyesalan tadi. Mengubati keresahan dalam hati tadi. Sama ada perbuatan itu yang berkait dengan masa hari ini nak kena buat apa sekarang. Atau berkait dengan masa lalu. Macam mana nak cover balik kesilapan masa lalu, termasuk qadaknya, termasuk kita minta maaf dan sebagainya, dan juga akan datang pula. Maknanya keazaman akan datang, saya tak akan buat lagi dah. Saya berazam tak akan buat lagi dah dosa itu pada masa akan datang. Adapun keterkaitannya dengan masa sekarang adalah dengan meninggalkan dosa yang dilakukannya. Maknanya sekarang juga dia tinggal dosa itu. Sebab dah timbul hati itu penyesalan. Takut dia kehilangan kekasih ataupun keredaan daripada kekasihnya Allah Ta'ala. Maka masa sekarang dia tinggalkan dosa. Adapun keterkaitan dengan masa yang akan datang adalah dengan bertekad untuk terus meninggalkan dosa. Mana pada masa akan datang dia bertekad tak akan buat lagi dosa itu. Yang membuatnya kehilangan dosa yang menyebabkan dia kehilangan cinta. Hingga akhir kehidupan. Mana dia bertekad hingga akhir kehidupan sampai mati dia tak akan buat lagi dosa itu. Adapun keterkaitan dengan masa lalu ialah dengan menyusuli apa yang terluput dengan mengqada apabila bisa diqada. Dosa dia tak semayang. Bertahun-tahun dia tak semayang. Maka daripada penyesalan hati tadi ni, daripada ilmu, bila ilmu melahirkan penyesalan hati, maka timbul tindakan reaksi. Reaksi masa sekarang, maknanya dia mula semayang. Reaksi masa akan datang, mana dia berazam, dia tak akan tinggal lagi dah semayang sampai dia mati. Reaksi untuk masa yang lalu, dia qada. Apa salat-salat yang dia tinggal dulu, dia qada. Jadi ilmu merupakan faktor yang pertama dan perintis bagi berbagai kebaikan, termasuk taubat. Ilmu yang saya maksudkan ini adalah iman dan keyakinan. Mana ilmu yang membawa kepada iman dan yakinlah hati. Kerana iman adalah pengertian tentang pembenaran, tasdik.
Mana dia membenarkan, meyakini bahawa dosa merupakan racun yang binasakan. Jadi iman ni dia ada umum, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, rasul, kitab dan sebagainya. Dia ada khusus, iaitu beriman dengan setiap yang disampaikan oleh Allah. Setiap yang disampaikan, yang disebut dalam kitab. Di antaranya ialah yang disampaikan dalam kitab Allah yang kita kena beriman, yakin, iaitu dosa ini akan binasakan. Sedangkan keyakinan adalah pengertian tentang kokohnya pembenaran tasdik tadi. Tidak adanya keraguan yang menyertainya, mana yang bersama dengan iman tadi. Dan dominasi pembenaran tersebut, maknanya tasdik tadi menguasai hatinya sehingga membuahkan cahaya iman. Bila api penyesalan telah menerangi hati, maknanya cahaya iman itu akan menerangi hati. Asalnya daripada mana? Daripada penyesalan lah. Penyesalan tentang dosa tadi. Keyakinan dia bahawasanya dosa ini mudaratkan, dosa ini membinasakan. Maka itu akan menyebabkan hati dia bersinar dengan taubat. Kemudian hati merasa sedih kepadanya sehingga dengan cahaya iman dia dapat melihat bahawa dirinya terhalang dari kekasihnya. Dari ilmu iman tadilah, keyakinan dia bahawasanya dosa itu mudaratkan, maka akhirnya menimbulkan penyesalan. Penyesalan kerana kalau dia terus lagi melakukan dosa, maka dia akan terhalang daripada Allah Ta'ala secara terus. Seperti orang yang mendapat sinar matahari. Padahal sebelumnya ia berada dalam kegelapan. Dia resah. Ketika dalam gelap dia resah. Tiba-tiba dia dapat sinar matahari. Maka hilanglah keresahan yang ada dalam hatinya itu. Begitulah orang yang asalnya hati diselubungi dengan maksiat dosa. Kemudian dia mula belajar. Dia mula dapat ilmu iman. Kemudian ilmu keyakinan. Masuklah hatinya, maka ilmu iman dan keyakinan itu menerangi hati yang gelap tadi. Sehingga cahaya itu menyebar dengan hilangnya kabut. Tadi hatinya berkabut. Kegelapan, gelap dengan sebab adanya kabut. Jadi bila hilangnya kabut, cahaya muncul. Dan tersingkaplah, hilanglah hijab penghalang. Lalu dia melihat kekasihnya, melihat Allah. Ketika dia sudah berada dalam keadaan nyaris binasa. Tadinya dia seolah-olah dia nyaris binasa. Tapi dengan dia kembali menuntut ilmu iman, seterusnya keyakinan, maka dia kembali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian api cinta pun menyala dalam hatinya. Jadi bila dia kembali kepada Allah, yang tadinya dia nyaris binasa, tapi dia kembali kepada Allah menuntut ilmu iman dan ilmu keyakinan, maka api cinta pun menyala dalam hatinya. Mana kembali menyala dalam hatinya dan bangkitkan keinginannya untuk segera menyelamatkan diri. Dengan ilmu lah. Dia berasal, semuanya bermula daripada ilmu. Jadi pengetahuan, kata dia, pengetahuan, penyesalan dan keinginan. Pengetahuan, dia panggil, daripada pengetahuan itu lahirnya penyesalan, daripada penyesalan itu lahirnya keinginan. Keinginan yang berkait dengan tindakan meninggalkan dosa. Keinginan untuk meninggalkan dosa yang pernah dilakukan. Yang berkait dengan masa sekarang, masa yang akan datang, dan juga menyusuli apa yang telah lewat, apa yang telah dia tinggalkan dulu, merupakan 3 hal yang tercapai secara berurutan. Maknanya ilmu, kemudian daripada ilmu itu akan lahir keadaan hati yang menyesal, kemudian timbul keinginan untuk kembali kepada Allah, kemudian setelah itu pergi kepada perbuatan. Perbuatan yang berkait dengan masa sekarang, iaitu dia meninggalkan dosa. Kemudian yang berkait dengan masa akan datang, mana berazam, tak akan meninggalkan lagi, tidak akan melakukan lagi dosa. Dan juga berkait dengan masa lalu, iaitu dia menampung, mengqadha,
apa yang dia pernah tinggalkan dulu. Ketiganya, kena pindah sikit, ketiga-tiganya disebut taubat. Bahkan seringkali istilah taubat dipakai untuk erti penyesalan saja. Cuma kadang-kadang ada kalanya kita boleh sebut taubat, selalu kita terjemahkan satu saja, penyesalan. Sedangkan sebenarnya pengetahuan yang mula-mula, pengetahuan yang dijadikan sebagai pendahuluan. Mana pendahuluan pada penyesalan itu adalah pengetahuan. Dan tindakan, meninggalkan dosa yang pernah dilakukan dijadikan sebagai buah. Jadi penyesalan itu adalah tengah-tengah. Sebenarnya sebelum penyesalan itu muncul dengan ilmu dulu, pengetahuan dulu. Kemudian setelah penyesalan itu buah. Buah pada penyesalan iaitu tindakan. Tindakan makna menterjemahkan taubat dalam bentuk perbuatan. Dengan pengertian inilah Nabi bersabda, taubat itu adalah penyesalan. Walaupun Nabi sebut taubat itu at-taubatu an-nadam, penyesalan. Taubat adalah penyesalan. Tidaklah menafikan dua yang lagi. Karena penyesalan itu pokok pangkalnya adalah ilmu. Kemudian daripada penyesalan itu terbitnya tindakan. Karena penyesalan itu tidak lepas dari pengetahuan yang menuntut yang panggil konsekuensi, iaitu tindakan. Dan membuahkannya. Mana membuahkan amalan. Di samping tidak terlepas dari azam yang menyertainya. Mana azam lah. Ke depan nanti dia berazam, dia tak akan buat lagi dosa itu. Sehingga penyesalan itu diapit dengan dua hujungnya. Iaitu buah dan juga yang membuahkan. Yang membuahkan itu apa? Ilmu lah. Yang membuahkan penyesalan itu apa dia? Ilmu. Buah kepada penyesalan itu apa? Perbuatan. Perbuatan. Meninggalkan dosa. Dan mengqadha balik amalan-amalan yang tertinggal dulu. Dengan pengertian ini dikatakan bahawa arti taubat adalah mencairnya apa yang ada di dalam batin kerana kesalahan yang terjadi. Hal ini terjadi kerana semata-mata rasa sakit dalam hati. Yang ni perlu terjemahan ni perlu disempurnakan. Dalam bahasa Arabnya dia sebut apa? Dia kata zaubanil hasya lima sabaqa minal khata'. Zauban, luluhnya hati. Luluhnya hati. Kerana kesalahan yang lalu. Itu. Zauban meluluh. Al-hasya. Hasya ni dalam. Dalaman hati. Lima sabaqa minal khata'. Kerana dosa yang lalu menyebabkan hati berasa luluh. Ada ulama kata sebut begitu. Taubat ialah hati berasa luluh dengan sebab kesalahan yang lalu. Rasa sedih, rasa sayu. Kenapalah aku ni buat dosa? Apakah nanti aku tidak risau hilang kecintaan kepada Allah pada diriku? Di mana hati berasa luluh. Kenapalah aku mengkhianati Allah Ta'ala? Dikatakan pula, mana ada ungkapan lain pula, menyatakan bahawa taubat adalah api yang menyala dalam hati. Api yang menyala dalam hati dan letupan dalam hati yang tidak melebar. Ini pun kena betulkan terjemahan ni, wallahu alam. Dia kata, huwa narun fil qalbi taltahib. Taubat ini adalah api yang sedang membuak, mana api penyesalan yang sedang membuak dalam hati. Wasad'un ni rekahan. Fil kabid, mana hati ni rasa mekah, pecah. La yansha'ib, yang belum tertampung dia panggil. Jadi orang yang bila kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita rasa seronok, dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi bila kita melakukan dosa, orang yang dikurniakan Allah dengan hati yang baik ni, hati dia maknanya menggelojak dalam hati itu.
api penyesalan. Dan dia berasa hati dia seolah sedang pecah. Yang perlu disatukan semula, ditampung semula. Atau taubat, ada juga ulama yang menyebutkan taubat adalah melepaskan pakaian kesangaran dan menyebarkan hamparan kesetiaan. Wallahu a'lam, kita tengok bahasa Arab yang asal lah. Tengok. Kata dia, innahu khal'un libasul jafa wa nashru bisatil wafa. Khal'un yakni merongkai, menanggalkan. Jadi menanggalkan pakaian kekerasan hati. Mana hati yang diseliputi oleh kekerasan tu kita tanggalkan. Jafa ni mana keras, kering, hati yang kering, yang tidak lembut, yang tidak basah, itu kita tanggalkan. Sebaliknya kita menghamparkan hati itu, libasul wafa, bisatul, hamparan kesetiaan kepada Allah. Bila kita melakukan dosa, kita jadi liar daripada Allah. Kita tanggalkan keliaran itu. Hati yang liar, hati yang, orang kata apa, hati yang keras itu. Kemudian kita hamparlah hati itu dengan hamparan al-wafa, kesetiaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahal bin Abdullah At-Tusturi berkata, taubat adalah bergantinya berbagai gerakan yang tercela dengan berbagai gerakan yang terpuji. Mana kehidupan kita yang tercela kita ganti tukar dengan kehidupan yang terpuji. Tetapi hal ini tidak tercapai secara sempurna kecuali dengan berkhalwah. Perlu dia bergaul dengan orang itu, bergaul dengan orang ini. Tapi bila dia bertaubat itu, dia kembali menyendiri. Dia milih kehidupan untuk menyendiri, diam dan memakan yang halal. Dulu dia tak kisah makan apa pun. Sekarang ni dia hanya fikirkan dia menikmati yang halal saja dan bersederhana. Seolah-olah ia mengisyaratkan kepada erti taubat yang ketiga itu perbuatan. Jadi ungkapan Sahal bin Tusturi itu dia merujuk kepada aspek taubat yang ketiga, iaitu perbuatan. Berbagai pendapat tentang definisi taubat ini tak terhitung banyak ulama-ulama sebut ungkapan-ungkapan taubat. Bila anda telah memahami ketiga makna tersebut, berikut urutannya, iaitu memahami taubat di sudut ilmunya, di sudut keadaan hatinya, dan juga di sudut perbuatannya, dan mengikut urutannya, iaitu mula dengan ilmu, kemudian pergi kepada keadaan hati, maknanya hati yang menyesat, kemudian pergi kepada perbuatan, maka anda akan mengetahui bahawa semua yang dikatakan tentang definisi taubat tadi tidak dapat mencakupi semua maknanya. Makna ulama-ulama menyebutkan definisi taubat itu hanya mengambil sisi yang salah satu dari yang tiga tadi. Tetapi mencari pengetahuan tentang berbagai hakikat persoalan adalah lebih penting ketimbang berbanding mencari lafaz semata-mata. Yang pentingnya adalah konten. Konten taubat itu apa? Lafaz itu tidaklah begitu penting. Lafaz tentang takrifan dan taubat itu tidak sepenting kita memahami hakikat taubat itu sendiri. Apa yang menjadi pengisian dalaman bagi taubat itu sendiri. Kewajipan dan keutamaan taubat. InsyaAllah kita sambung lagi dalam bacaan yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.